Salam sejahtera dan salam hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Pantau Agenda Reformasi. Tapi sebelum itu kita nak mulakan dengan beberapa perkembangan ataupun berita yang dapat kami kongsikan pada jam ini, yang mana seorang bekas setiausaha politik kepada mantan Ketua Menteri Melaka dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh pada hari ini atas pertuduhan menerima suapan berjumlah RM408,736 sebagai ganjaran projek pembinaan masjid 6 tahun lalu. Tertuduh iaitu Datuk Rosli Hassan, 52 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus 12 pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menerima suapan dalam bentuk khidmat pengubahsuaian rumah milik isterinya bernilai RM323,736 antara Mei 2017 hingga Februari 2018. Tertuduh turut didakwa atas 11 pertuduhan secara rasuah menerima suapan yang berjumlah RM85,000 melalui bayaran kad kredit antara Mei 2017 hingga 19 Oktober 2017. Kesemua suapan berkenaan sebagai dorongan membantu sebuah syarikat untuk dilantik sebagai kontraktor bagi projek mereka bentuk, membina dan menyiapkan sebuah masjid, dewan serbaguna, 3 lot kedai dan rumah sampah secara reka dan bina di atas sebahagian tanah di Mukim Bacang bernilai RM5.28 juta. Justru tertuduh yang sebelum ini merupakan setiausaha politik kepada bekas Ketua Menteri Melaka ke-10, Datuk Seri Idris Harun didakwa mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Hakim Elizabeth pada penghakimannya kemudian membenarkan rayuan pihak pembelaan serta cadangan syarat tambahan pihak pendakwaan dan menetapkan 16 Mei bagi sebutan semula kes. Baik, dalam berita berasingan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berjaya menumpaskan cubaan seludup sejumlah 4.8 juta batang rokok kretek pelbagai jenama di perairan Muara Tanjung Gabang, Selangor sempena Obhas Pagar Laut pada Selasa. Menurut Maritim Malaysia, hasil risikan dan bantuan Sistem Pengawasan Laut Malaysia SWASLA dalam kejadian jam 10.20 malam itu, berlaku usaha kejar-mengejar bagi menumpaskan suspek. Jelas memangku Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksmana Madya Maritim Datuk Saiful Lizan Ibrahim, setelah menghampiri bot berkenaan, pihak Maritim Malaysia mendapati tekong dan awak-awak telah meninggalkan bot dan berjaya melarikan diri. Pemeriksaan ke atas bot pancung tanpa nombor pendaftaran itu membawa kepada penemuan rokok kretek pelbagai jenama. Pihaknya juga menganggarkan nilai keseluruhan rampasan rokok kretek termasuk bot pancung itu berjumlah sebanyak RM3.53 juta. Kesemua rokok kretek berkenaan disyaki diselundup masuk dari negara jiran Indonesia untuk dijual secara haram dalam negara ini. Kes ini akan disiasat di bawah Akta Kastam 1967 menyelundup masuk rokok ke Malaysia melalui jalan yang tidak diwartakan Duty Excise Cukai. Baik, kita teruskan dengan segmen Pantau Agenda Reformasi, yang mana segmen memberikan fokus terhadap pelaksanaan dasar ataupun agenda kerajaan dalam reformasi arus pentadbiran supaya menjadi lebih telus dan berfungsi untuk rakyat. Dan pada jam ini, tumpuan kita adalah pada laporan tahunan 2022 oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih, yang mana seperti tahun sebelumnya, ianya diumumkan oleh Jawatan Kuasa Pemandu Bersih dan boleh didapati di laman web gabungan itu. Tahun lalu, pelbagai rentetan ataupun peristiwa penting yang berlaku seperti mana yang kita tahu, antaranya di sebalik cabaran mengangkat kembali dari COVID-19, negara juga menyaksikan peralihan kuasa pentadbiran di bawah Pilihan Raya Umum ke-15. Dan kali ini apa yang dilihat adalah bagaimana kerajaan perpaduan yang dibentuk dapat mereformasi setiap celah dasar dan dapat memenuhi keperluan rakyat sekaligus mencipta negara yang dinamik dan membangun. Untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kandungan laporan tahunan bersih 2022, pada jam ini kita nak bersama dengan pengerusi bersih 2.0 iaitu Thomas Fan menerusi Google Meet pada ketika ini. Pertama sekali, Tuan Thomas, bersih kita tahu memainkan peranan penting sebagai suara semak dan imbang, terutamanya peranan aktif dalam cadangan pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti pada tahun lalu. Selain itu, apa lagi yang terkandung dalam laporan tahunan kali ini dan apa yang menjadi tumpuan Tuan Thomas? Terima kasih atas peluang untuk
beri sedikit penjelasan tentang laporan kita hari ini. Yang penting seperti yang dikatakan ialah satu advokasi yang penting kita advocate pada tahun lepas ialah Akta Anti Lompat Parti. Kerana perkara ini timbul selepas langkah Sheraton pada tahun 2020 di mana kita tahu apa yang terjadi, pelompatan parti menjatuhkan satu kerajaan persekutuan kali pertama di negara kita. So tim saya pada masa itu menyelidik dan menelitikan apa masalah kita dan rasa kita perlu satu mekanisme untuk halang lompat parti yang seperti yang berlaku. So kita pada awal-awal sudah advokasikan mekanisme ini walaupun mekanisme pilihan kita ialah recall election atau pilihan raya pecat wakil di mana pengundi kawasan tu berhak untuk menarik balik lantikan pemilihan mereka. Tapi dalam 2-3 tahun yang kita berbincang dengan ahli-ahli politik dari semua parti, kebanyakan mereka lebih berminat anti lompat parti yang konvensional, iaitu kalau seorang lompat dia hilang kerusi secara automatik. So dengan itu kita tekan kerajaan pada masa itu, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan lepas tu Datuk Sri Ismail Sabri untuk ada satu mekanisme ini dan dalam MOU dan yang ditandatangani antara kerajaan Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan, isu yang pertama yang dijanjikan ialah satu akta. Tapi kita nampak pada masa tu mereka macam delays, static dan semua macam tak ada minat. So kita dengan media seperti Astro dan lain-lain, kita beri tekanan yang lebih kuat. Hampir kita juga pergi ke Parlimen bagi satu memorandum kepada menteri-menteri dan semua ahli-ahli Parlimen dan kita syukur dapat mereka lulus sebulan suara pada bulan Julai tahun lepas. Tapi dia tidak menguatkuasakan akta itu sampai 5 hari sebelum Parlimen dibubar pada 5 Oktober dia kuatkuasakan dan 10 Oktober Parlimen dibubar. Dan kita amat bersyukur suka hati kerana ada akta anti lompat parti ini, perbincangan antara parti lebih disiplin kerana mereka terpaksa berbincang parti to parti, bukan ahli parlimen sendiri yang buat keputusan untuk lompat sini atau lompat sana untuk sokong sesiapa dari Perdana Menteri. So kita ada satu situasi yang lebih matang dan lebih disiplin kerana anti lompat parti. So itu adalah satu kejayaan yang kita rasa bangga. Informasi yang perlu adakan oleh kerajaan ini supaya keadaan politik kita lebih stabil dan lebih accountable kepada rakyat. Dan apa yang kita cadangkan ialah ada peruntukan pembangunan kawasan yang saksama. Kerana ini amat penting, kita mesti hormati sesiapa yang dipilih oleh pengundi kawasan itu, tak kira mereka jadi kerajaan atau jadi pembangkang, mereka memang wakil rakyat kawasan itu dan itu kita mesti hormati dan diberi sumbangan yang patut, yang saksama seperti semua ahli-ahli parlimen. So ini belum dilakukan oleh kerajaan Anwar Ibrahim dan kita harap dia akan berikan
satu akta yang baru untuk beri peruntukan pembangunan kawasan yang saksama. So itu satu low hanging fruit lah kita kata yang boleh dilaksanakan secepat mungkin. Dan juga lagi satu yang penting ialah beri pembangkang dan juga backbencher kerajaan yang ramai satu peranan yang bermakna dalam parlimen. So kita perlu reformasi parlimen di mana kita ada lebih jawatan kuasa khas yang ada kuasa untuk mempersoalkan kerajaan, a check and balance in parliament. So ini amat penting dan kita gembira sudah diumumkan 10 jawatan kuasa pilihan khas di parlimen dan kita harap mereka ada peranan yang bermakna termasuk ahli-ahli pembangkang supaya mereka boleh sabar 5 tahun sebagai pembangkang dan main peranan yang bermakna dan tidak tiap-tiap kali plotting to overthrow the government atau nak cari jalan untuk turunkan kerajaan di midterm, so sesiapa yang jadi kerajaan harus ada peluang untuk mengurus negara kita dengan keadaan suasana yang lebih stabil dan politik yang lebih matang. Itulah apa yang kita harapkan. Baik, itu cadangan kehadapan dan kita nak mengambil kira kepada laporan tahunan 2022 ini. Adakah Tuan sendiri mewakili pihak Bersih berpuas hati dengan peranan dan perubahan yang telah dilakukan oleh Bersih sejak tahun lalu, Tuan? Ya. So dalam laporan kita juga mengalurkan reformasi yang berjaya dilaksanakan seperti undi 18 di mana pengundi 18 dan ke atas secara automatik sekarang jadi pengundi. So dengan itu kita nampak satu peningkatan peratus pengundi dalam PRU 15 yang amat tinggi walaupun secara peratusan ia lebih rendah dari PRU 14 iaitu hanya 74% berbanding dengan 82% pada PRU 14, tapi jumlah yang keluar mengundi memang meningkat dari 12.2 juta kepada 15.5 juta, peningkatan 3 lebih juta. So ini satu yang kita amat gembira dan terima. Dan juga kita nampak juga perubahan dalam parlimen sudah bermula dan kita harap dalam tahun ini juga kita akan nampak reformasi ke parlimen yang lebih mendalam. Kita akan nampak akta perkhidmatan parlimen, Parliamentary Service Act diwujudkan sekali lagi. Kerana mengapa ini penting? Ialah kerana parlimen harus jadi satu badan yang memang bebas dan mewakili wakil-wakil rakyat dan di mana wakil rakyat boleh menggunakan suara mereka untuk pengundi-pengundi mereka. Kerana setakat ini parlimen tergantung kepada eksekutif iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan untuk sumber sumbangan untuk semua. Tapi dengan akta ini, akta perkhidmatan parlimen, bermakna dia akan ada dana terus dari treasury kita dan tidak tergantung kepada siapa yang jadi Perdana Menteri saja. Itu pengasingan kuasa yang amat penting kita harap akan berlaku dalam sesi ini. Dan lagi satu reformasi yang penting ialah Akta Pendanaan Politik, Political Financing Act
Ya, ini amat penting kalau kita nak hendak mengatasi masalah rasuah dalam negara kita. Dan juga harap dalam tahun ini juga kerajaan yang dipimpini oleh Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan akan uh, uh, membentangkan dan mengubahkan akta-akta dan reformasi ini untuk demi negara kita. Baik Tuan Thomas, itu antara beberapa cadangan reformasi yang diutarakan oleh Bersih sendiri dalam menuju ke hadapan, yang mana kalau boleh saya sebutkan antara yang disebutkan oleh Tuan Thomas sebentar tadi adalah berkenaan dengan peruntukan pembangunan yang saksama perlu dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Selain itu perlu wujudnya jawatan kuasa khas sebagai semak dan imbang ataupun check and balance dalam memastikan kerajaan keberfungsian mereka terhadap menjalankan kesejahteraan untuk rakyat itu sendiri. Antara lain juga berkenaan dengan perubahan dalam parlimen itu sendiri, yang mana reformasi yang lebih mendalam amat diperlukan pada masa ini, yang mana akta perkhidmatan parlimen perlu diwujudkan sekali lagi. Antara lain juga berkenaan dengan parlimen bergantung pada eksekutif untuk sumber kewangan dan perlu wujudnya akta pendanaan politik. Ini antara beberapa cadangan yang diutarakan oleh Tuan Thomas sebentar tadi. Kita masih lagi nak meneruskan perbincangan, tapi ada beberapa perkara saya nak tanyakan sendiri kepada Tuan Thomas itu selepas ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Masih lagi bersama saya Nixon Nyambar dan kita meneruskan perbincangan bersama dengan Thomas Fan, itu pengerusi Bersih 2.0. Ada pelbagai cadangan yang telah diutarakan oleh Bersih sebentar tadi, dan itu yang kita nak terus lanjutkan perbincangan kita pada jam ini. Dan kita nak lihat berkenaan dengan beberapa isu hangat yang diperkatakan sejak kebelakangan ini, yang mana antaranya berkaitan dengan lantikan politik dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC, yang mana menarik perhatian ramai pihak, ya Tuan Thomas, yang mana pihak menyatakan lantikan itu harus dibuat secara lebih telus dan peluang juga perlu dibuka secara meluas buat orang kebanyakan dan bukan sekadar buat mereka yang berada di Ivory Tower saja ataupun mereka yang berada di peringkat tinggi saja. Apa cadangan reformasi yang dapat ditekankan oleh Bersih dalam hal ini? Ya, okey, terima kasih. Tentang GLC, kita memang berpendirian bahawa seorang wakil rakyat tidak harus dilantik kepada GLC atau badan-badan statutory body yang sedia ada, kerana mereka sudah dipilih oleh rakyat pengundi sebagai wakil mereka di parlimen. So itu pendirian kita. Tapi tentang ahli-ahli politik, kita tidak kata tidak boleh, tapi apa yang penting, kita ada satu proses yang telus di mana kita nak ada bakat yang suitable, yang ada based on merit. Yang dilantik untuk anggotai atau jadi pengurusi GLC. Mengapa ini penting? Kerana GLC bukan syarikat biasa. GLC ialah dia trustee amanah, itu dana-dana negara dan rakyat kita. So kita mesti satu ketelusan dan to ensure that hanya orang yang betul boleh jadi pengurusi atau pengarah di GLC. So proses mesti ada yang telus supaya bukan hanya orang kerana politik atau jadi satu sistem patronage di mana orang yang setia kepada pemimpin politik dilantik jadi seorang pengarah di GLC dan dapat gaji-gaji yang lumayan tanpa bekerja atau buat apa. Dan lebih teruk kalau mereka dilantik jadi pengarah atau pengurusi, kemungkinan juga rasuah akan berlaku kerana mereka gunakan peranan itu untuk dapatkan kekayaan kepada sendiri. So kita
amat bimbang kerana setakat ini kita ada nampak beberapa ahli politik yang dilantik ke GLC tanpa satu proses yang telus dan juga wakil-wakil rakyat yang juga dilantik. So kita nak tanya, so what is the difference between kerajaan baru ini dan kerajaan yang lama? So amat penting kita ada perubahan dalam perkara ini, GLC appointment. Dan semestinya perkara itu perlu diteliti kerana sekiranya berlaku ianya boleh menyebabkan ketirisan ataupun rasuah dan juga berkenaan dengan perolehan tender itu sendiri. Itu antara prosesnya lah sekiranya ahli politik itu sendiri dilantik dalam jawatan tertinggi di peringkat GLC itu sendiri. Dan kita nak melihat kepada secara menyeluruhnya di sini bagaimana Bersih melihat kepada hala tuju kerajaan perpaduan kali ini. Adakah Tuan merasakan kerajaan kita ada hala tuju yang cukup jelas di bawah konsep madani ini, Tuan? Sekarang kita tidak nampak beberapa perubahan yang besar, tapi ada langkah-langkah yang small steps, yang kecil, yang ke arah yang betul. Dan kita harap perubahan reformasi institusi akan dipercepat,kan terutama dalam reformasi yang kita anggap low hanging fruit yang senang dilaksanakan seperti Akta Pendanaan Politik yang sudah lama dari zaman sebelum zaman Najib Razak sudah ada perbincangan dan different bodies that to look into that. Tapi itu low hanging fruit that harus dilaksanakan oleh kerajaan ini, dan perubahan di parlimen juga harus dicepatkan supaya kita ada satu parlimen yang lebih world class dan ahli-ahli parlimen yang memang ada tugas sebagai ahli parlimen setiap masa, bukan hanya dalam persidangan dewan di mana mereka bergaduh atau dengan sama each other. So itu perubahan yang perlu. Perubahan yang penting ialah pemisahan kuasa pendakwa raya dari peguam negara. Kerana peguam negara dilantik oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri, dan dia juga pendakwa raya. So tiap-tiap kali, tidak kira sesiapa jadi Perdana Menteri, pihak sebelah pembangkang akan tuduh dia zalim kerana dia guna kuasanya untuk bawa tuduhan jenayah kepada pihak pembangkang. Dan so dengan itu pemisahan yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan dan juga kalau tidak silap Barisan Nasional juga untuk memisahkan peranan pendakwa raya dari pegawai harus dilaksanakan secepat mungkin. So inilah yang amat penting untuk negara kita. Baik, itu antara beberapa penekanan penting yang diutarakan oleh Thomas Fan, itu pengerusi Bersih 2.0. Thomas Fan dalam rakaman awal bersama Esrawani sebelum ini juga ada menyebut bahawa pentadbiran kerajaan ketika ini amat memerlukan langkah reformasi bagi memastikan perkara seperti tumbangnya kerajaan dan juga soal kestabilan politik dapat dielakkan, dan semestinya Bersih akan terus memainkan peranan untuk memartabat suara rakyat, memartabat demokrasi negara dan juga memerlukan sokongan dan juga ketabahan rakyat dalam menghadapi cabaran-cabaran akan datang. Sekiranya itu sahaja masa yang kita ada bersama dengan Tuan Thomas. Terima kasih di atas perkongsian. Saya Nikisen Nyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.